Dah bertahun-tahun Patani berjuang nak dapatkan kemerdekaan. Kerajaan Malaysia tak tolong ke? Takkan tengok je apa je yang Malaysia buat untuk bantu orang Patani ni? Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Alhamdulillah kita dipanjangkan umur untuk berjumpa lagi dalam video ni. Okey, hari tu kan aku ada cerita pasal Abdul Fattah dah jadi single father kan. Tapi susah lah nak jaga anak dengan nak kerja lagi. Duduk pula dekat Sweden jauh daripada saudara mara. So macam mana Abdul Fattah nak settlekan benda ni? Untuk sesiapa yang belum menonton bahagian 1, korang boleh layan dulu video bahagian 1 supaya korang lebih mudah nak faham apa yang aku nak ceritakan hari ni. Segala kisah yang aku sampaikan ni adalah ringkasan daripada buku Untukmu Patani berdasarkan pemahaman aku. Kalau korang nak faham lagi detail pasal Patani, pasal Syria dengan Sweden, korang boleh baca sendiri buku ni. Korang boleh dapatkan dekat Shopee atau korang boleh beli direct daripada penerbit buku ni. Nanti aku akan letakkan link dekat description dengan pin komen dekat bawah. Okey, sekarang kita sambung balik kisah hari tu. Oleh kerana Abdul Fattah struggle gila nak kerja sambil jaga anak 2 orang pula tu. Jadi beliau rasa beliau kena cari partner baru as soon as possible. Abdul Fattah plan lepas kahwin beliau nak bini beliau duduk sekali dengan beliau dekat Sweden. Jadi beliau plan nak kahwin dengan orang Malaysia. Kenapa? Sebab kalau nak bawa orang Thailand pergi Sweden ni susah sikit. Boleh jadi permohonan visa tu kena tolak. Tapi orang Malaysia kalau nak pergi Eropah tak payah guna visa. Orang Malaysia boleh datang dan duduk dekat Eropah tu beberapa bulan. Tak ada masalah. Dan kalau ada masalah pun orang Malaysia boleh balik Malaysia dulu dan datang balik Eropah. Tak ada tempoh halangan pun. Itulah kelebihan kita sebagai rakyat Malaysia hasil daripada kerjasama politik antarabangsa yang diusahakan pemimpin-pemimpin kita yang terdahulu. So korang semua ni kena bersyukur jadi rakyat Malaysia ni. Lagi satu aku nak ingatkan, mana pun kita pergi atau menetap, ingat sikit asal usul kau tu. Hujan emas dekat negeri orang, hujan batu dekat negeri sendiri. Lebih baik dekat negeri sendiri. Ini tak, dah duduk tempat orang, budaya semua ke laut. Buat event dekat night club le, apa. Dekat sana tak ada dewan orang ramai ke? Negara punya maju tak ada dewan. Lemah. Okey, dah merapu pula aku kan. Kita sambung balik cerita pasal Abdul Fattah ni. Jadi, pada tahun 1989, Abdul Fattah datang dan menetap dekat Malaysia selama sebulan. Cari, akhirnya beliau berkenalan dengan seorang wanita yang dikenalkan oleh suami kepada sepupu beliau yang menetap dekat Pengkalan Cepa, Kelantan. Bincang, akhirnya Abdul Fattah pun bernikah dengan Siti Zaitun dekat Kampung Paloh, Kota Baru. Lepas dah settlekan urusan kahwin, tempoh beliau bercuti pun dah habis, maka Abdul Fattah pun bawa isteri baru beliau balik ke Sweden. Alhamdulillah, syukur di atas rezeki yang Allah bagi. Siti Zaitun ni banyak mudahkan urusan Abdul Fattah. Lepas tu Siti Zaitun pun mengandung. Lagilah memudahkan Siti Zaitun ni dapat permit penduduk tetap dekat Sweden. Lepas tu pula orang kata rezeki anak kan. Rezeki kerja Abdul Fattah ni makin bertambah. Dalam masa yang sama, kerajaan Sweden ada bagi bantuan dan kemudahan untuk setiap bayi yang lahir dekat Sweden sebagai tanda meraikan pasangan yang dapat anak dan mengurangkan kos perbelanjaan suami isteri yang menetap dekat Eropah. Aku cakap engkau bukan main syok lagi jadi rakyat Sweden. Jadi mak bapak pun dapat bantuan mai. Tapi itulah kerajaan Sweden ni spoil bila kerajaan dia tak halang protes yang bakau Al-Quran tu. Yang lagi aku tak faham, yang bakau tu orang Iraq yang menetap dekat Sweden. Mana akal dia ni? Inilah yang aku kata tadi. Dah duduk tempat orang, jangan lupa asal usul. Tetapkan pendirian dengan jati diri kau tu. Masalahnya mahkamah rayuan diorang yang tolak larangan polis untuk protes tu. Bila mahkamah rayuan dah tolak, polis tak boleh nak buat apa lah. Terpaksa luluskan permit protes tu. Okey, dah menyimpang lagi. Fokus Jack. Fokus. Tak lama lepas tu Abdul Fattah buka kedai makan dengan partner beliau iaitu Dr. Husaini, adik kepada pemimpin Gerakan Aceh Merdeka. Lepas kontrak sewa habis, Abdul Fattah beli satu restoran yang beliau jalankan dengan partner beliau iaitu orang Cina Hong Kong. Tapi lepas dah beberapa tahun beliau decide nak jual semua saham beliau dekat partner beliau. Sebab Abdul Fattah rasa sejak dah buat bisnes ni kan, beliau dah tak ada masa dengan anak bini. Pagi-pagi buta dah keluar, malam baru balik. Anak baru lahir, tahu-tahu dah boleh berjalan dah. Jadi untuk Abdul Fattah, benda ni tak boleh ni. Duit memang banyak tapi masa pula tak ada.
kerja. Lepas dah jual saham bisnes, Abdul Fattah kerja dekat post office waktu siang. Malam pula kerja sebagai penjual tiket kereta api bawah tanah dekat Stockholm. Nak jadikan cerita, ada satu hari ni, Abdul Fattah baru habis kerja malam. Masa on the way balik tu, beliau kena rompak. Beliau pun terus buat report polis dan perompak tu dapat ditangkap. Pendekkan cerita lagi, diorang ni kena denda yang tinggi gila babi atas kesalahan merompak orang yang masih berpakaian kerja. Dan hasil denda tu kerajaan Sweden akan serahkan kepada Abdul Fattah. Tapi kan, efek daripada kejadian tu, Abdul Fattah trauma teruk sampai dah tak nak keluar rumah dah. Duduk je dekat dalam rumah. Semua urusan Siti Zaitun terpaksa selesaikan. Untuk selesaikan isu ni, Abdul Fattah dengan family beliau pindah pergi ke Bandar Gothenburg. Dekat sana beliau beli sebuah rumah dengan restoran untuk teruskan kehidupan diorang. Masa nila perjuangan Abdul Fattah dengan pulau ni bermula balik. Untuk pengetahuan korang, ramai student Patani yang belajar dekat Syria dengan Mesir yang berhijrah pergi ke Sweden untuk kerja atau sambung belajar lagi. Sebab Sweden ni dah jadi pusat pulau dekat luar Asia. Masa ni juga ketenteraan pulau ni dah makin baik. Tambah pula tentera pulau ni tak takut mati. Masing-masing nak kejau mati syahid. Lagilah tentera Thailand ni goyang. Lagipun masa tu jumlah tentera Thailand ni tak ramai macam hari ni. Jadi disebabkan faktor-faktor tu, tentera pulau dapat conquer beberapa kawasan dekat selatan Thailand. Sayangnya walaupun tentera pulau kuat masa tu, tapi benda tu masih tak mampu nak memerdekakan Patani. Masa tu juga kerajaan Thailand ni terus tambah baik kekuatan dengan aset tentera Thailand. Lepas tu terjadilah peristiwa yang menyebabkan rakyat antarabangsa pun dah tahu pasal krisis Patani ni. Masa pertengahan tahun 90-an, tentera Thailand ni jalankan serangan besar-besaran terhadap pulau yang menyebabkan tentera pulau ni terpaksa berundur dan berlindung dekat negara jiran, terutamanya dekat Malaysia. Serangan ni pula berterusan tanpa henti yang menyebabkan anggota kepimpinan pulau ni tak sempat nak susun balik strategi baru diorang. Jadi peringkat dalaman pulau ni dah start lemah dan berpecah. Disebabkan dah berpecah, keluar pula kumpulan-kumpulan baru yang nak ambil alih kuasa pulau ni. Salah satu kumpulan baru tu ialah Pulau B4. Satu lagi kumpulan dikenali sebagai Pulau MKP. Jadi start daripada sini, pulau ni dah terpecah jadi dua kumpulan yang berbeza walaupun nama depan diorang sama. Selain tu kan aku cakap tadi, tentera Thailand attack tentera pulau ni gila babi kan. Diorang pun lari selamatkan diri dekat negara lain. Selain daripada Malaysia, diorang banyak juga lari dekat Sweden. Macam aku cakap tadi, kerajaan Sweden ni jaga baik imigran luar yang menetap dekat Sweden. Jadi ramai pejuang pulau ni dah dapat kerja dan dapat kehidupan yang selesa dekat Sweden. Sistem kerajaan Sweden pula bagi allowance dekat warga negara yang masih menganggur dan perkhidmatan perubatan percuma untuk penyakit-penyakit ringan ni. Jadi diorang ni rasa dah tak penting dah nak memperjuangkan kemerdekaan Patani ni. Untuk apa lagi nak bersusah payah? Dah berjuang berpuluh tahun, hasilnya sama juga. Walaupun tanah air sendiri tapi dah tergadai dekat orang, apa lagi nak buat kan? Aku rasa macam tu lah diorang fikir kan. Tak lama lepas tu pula, kerajaan Arab Saudi dah kuat kuasakan polisi larangan kepada warga asing menetap dekat negara tu. Jadi dah tak ramai le orang Patani yang menetap dekat Arab Saudi. Kesinambungan daripada tu, sokongan orang Patani dari Arab Saudi makin menurun yang menyebabkan pulau makin patah kaki. Bila tengok keadaan ni, Abdul Fattah ambil keputusan untuk balik Patani dan pergi jumpa semua pemimpin-pemimpin pulau sebab beliau nak tahu apa pasal pulau ni boleh berpecah. Bila dah tahu hal yang betul, barulah beliau boleh buat keputusan apa nak buat lepas ni. Jadi hasil perjumpaan tu, Abdul Fattah dapat tahu punca perpecahan tu disebabkan student Patani yang belajar dekat Syria. Tapi yang ni kelompok sini-sini tau, diorang ni dah balik ke Patani. Bila ada campur tangan diorang, yang ini bawa ideologi ni, yang ini bawa ideologi tu, huara lah jadinya. Itu yang pecah jadi dua. Satu kumpulan ikut Haji Ismail Tenang, satu lagi follow Allahyarham Ustaz Hadi Munur. Lepas dah muzakarah dengan kawan-kawan seangkatan, Abdul Fattah putuskan nak follow perjuangan Ustaz Hadi Munur sebab beliau nampak kumpulan tu boleh pergi jauh. Kumpulan Haji Ismail Tenang ni pula terlalu fokus dengan kekuatan tentera. Jadi Abdul Fattah tak yakin Patani ni boleh merdeka melalui ketenteraan semata-mata. Masalahnya, ramai ahli pulau dekat Stockholm tak suka keputusan Abdul Fattah ni sebab diorang lagi suka lawan cara tentera daripada lawan cara politik dengan runingan. Jadi Abdul Fattah ni dah hilang lebih daripada separuh kawan-kawan beliau dekat dalam pulau. Disebabkan tu, Abdul Fattah start buat connection dengan geng-geng BRN dengan BIPP yang akhirnya membentuk Pakatan Saudara Patani dekat Sweden. Tapi pakatan ni bukan untuk hal politik atau perjuangan. Dia lebih fokus untuk buat kelas agama dan pembelajaran budaya Melayu untuk anak-anak Patani yang membesar dekat Sweden. Diorang anjurkan majlis tazkirah, muzakarah hukum, belajar baca Iqra, baca Al-Quran untuk kanak-kanak, majlis buka puasa dengan solat tarawih berjemaah masa bulan Ramadan. Beberapa tahun lepas tu, Ustaz Hadi Munur yang dapat suaka politik dekat England lepas dah kena halau oleh kerajaan Thailand meninggal dunia dekat London disebabkan serangan jantung. Maka salah satu cabang pulau ni dah
kehilangan pemimpin diorang. Pada tahun 1998, Abdul Fattah telah dilantik sebagai pengerusi pulau zon Eropah yang merangkumi Jerman, Holland dengan Sweden. Pulau ni ada beberapa zon Eropah, zon Timur Tengah dengan zon dalam negeri iaitu dalam Patani itu sendiri. Pelantikan ni yang membuatkan Abdul Fattah makin aktif dengan pulau. Lepas tu, pulau BRN Congress, BIPP dengan Mujahidin Patani bentuk satu perikatan yang dinamakan Bersatu. Ni bukan Bersatu Bunga Lima Kelopak tu tau. Itu Malaysia punya. Ini Bersatu Patani punya. Pada tahun yang sama juga, kerajaan Thailand dah tangkap beberapa orang pemimpin pulau iaitu Haji Ismail Ternang, Haji Daud Ternang, Baba Mael Betong dengan Baba Mael Keranji. Diorang ni telah dihukum penjara selama 17 tahun. Operasi penangkapan pemimpin pulau ni dah menyebabkan ramai pemimpin kumpulan lain pergi ke Sweden untuk dapatkan perlindungan, termasuk Presiden Bersatu masa tu iaitu Allahyarham Dr. Fadil Abdul Rahman, pemimpin kumpulan BIPP. Pada tahun 2000, kerajaan Thailand nak berunding dengan Bersatu dan Malaysia akan jadi orang tengah. Tapi disebabkan kumpulan-kumpulan lain ni belum ready nak tunjukkan muka diorang suruh pulau ni jadi wakil untuk semua kumpulan. Diorang ni tak nak tunjuk muka sebab diorang rasa was-was dengan rundingan tu. Takut ada udang di sebalik batu. Rundingan tu dijalankan dekat Malaysia tapi dapat buat sekali je sebab kerajaan Thailand tak boleh nak bagi jaminan untuk merdekakan petani. Kerajaan Thailand ni juga nampak tak hiraukan sangat tuntutan daripada Bersatu. Kemudian berlakunya tragedi Krisik pada 25 April 2004 dengan tragedi Takbai pada 25 Oktober 2004 yang menjadi bukti kezaliman tentera Thailand terhadap orang Melayu Islam Patani. Media Thailand mengatakan 85 orang maut dalam tragedi Takbai, tapi Abdul Fattah cakap sebenarnya lebih daripada 100 orang Patani yang dah terkorban. Dua kejadian ni dipercayai tindakan kerajaan Thailand untuk sekat kebangkitan orang Melayu petani. Perdana Menteri Thailand pada masa tu, Thaksin Shinawatra, rasa terancam dengan kebangkitan orang Melayu petani ni. Abdul Fattah telah diberikan tanggungjawab untuk pergi ke pejabat UN dekat Geneva untuk explain pasal tragedi Takbai dekat masyarakat antarabangsa. Masa dekat Geneva, Abdul Fattah ni pergi melawat ofis NGO antarabangsa yang dikenali sebagai Humanitarian Dialogue Centres HDC. Tapi Abdul Fattah ni tak tahu dalam masa yang sama HDC ni pun tengah cari wakil pulau. Sebab PM Thailand Thaksin Shinawatra dah bagi mandat dekat HDC untuk cari solution antara pihak Thailand dengan pulau pasal isu petani ni. Rundingan Geneva ni diwakili oleh Abdul Fattah dengan Imran Hamudi daripada pulau, Dr. Wan Kadir Cik Man dengan Ustaz Aizudin daripada BIPP, Ustaz Ahmad Chelong, Ustaz Fadil dengan Cik Muda daripada BRN Congress. Sayangnya masa first meeting ni wakil Thailand pula tak datang. Lagi satu aku lupa nak cakap, masa ni Abdul Fattah dah start guna nama baru iaitu Kasturi Mahkota untuk protect identiti sebenar beliau. Kalau ikutkan cerita Abdul Fattah, nama ni bekas Presiden pulau yang bagi dekat beliau. Untuk meeting kedua, delegasi Thailand diwakili oleh Puan Chirapon Bunak, Profesor Mak Tamtai dengan Somkiat Bonchu daripada Majlis Keselamatan Negara Thailand. Lepas dah banyak kali bincang, semua pihak dalam meeting tu setuju nak masukkan BRN Coordinate dalam meeting tu. Jadi pulau ni telah ditugaskan untuk cari dan ajak wakil BRN Coordinate untuk join dalam meeting tu. BRN Coordinate setuju, yang menyebabkan BRN Coordinate pulau kerajaan Thailand dengan HDC buat meeting dekat Kahirah, Mesir. Masa meeting dekat Kahirah tu pula, Ustaz Harun Ishak bagi tahu syarat diorang. Kalau nak diorang ada, kena gugurkan BRN Congress dengan BIPP. Sebab BRN Coordinate ni nak gabung dengan pulau je, yang lain ni diorang tak nak. Pula dah, itu yang pening bila banyak kepala ni. Bila banyak kepala, banyak agenda. Nak layankan seorang-seorang ni mampus lah. Tapi disebabkan masa tu BRN Coordinate ni agak berkuasa dekat selatan Thailand, pulau HDC dengan kerajaan Thailand terpaksa bersetuju lah. Lepas diorang semua dah bersetuju, diorang pun jalankan rundingan secara rasmi dan rahsia. Diorang ni ada buat meeting dekat beberapa tempat macam Switzerland, Filipina dengan Indonesia. Lepas tu masa tahun 2005-2006 macam tu, berlaku pula pergolakan dalaman kerajaan Thailand yang menyebabkan peralihan kuasa daripada Thaksin Shinawatra pergi ke Suarayut Chulanon. Kemudian pada 10 Oktober 2007, satu meeting di antara Ustaz Harun, Abdul Fattah, Dr. Mukhtar dengan Imam Abu Jihad dengan PM Thailand sendiri, Suarayut Chulanon, Mak Tamtai, Somkiat Bonchu dengan General Akanik. Meeting ni dikatakan macam dah bagi harapan tinggi dan masa depan cerah untuk merdekakan petani. Sayangnya pemerintahan Suarayut Chulanon ni tak lama, di mana beliau dijatuhkan pada 29 Januari 2008. Pergolakan politik Thailand pada tahun 2008 ni jadi makin teruk sampai 4 kali tukar Perdana Menteri dalam masa setahun. Pada 17 Disember 2008, Abhisit Vejajiva telah dilantik jadi PM Thailand yang baru. Masa ni semua kumpulan pejuang petani letakkan harapan yang tinggi dekat Abhisit ni untuk settlekan konflik petani yang makin teruk masa tu. Jadi diorang ni semua setuju untuk jalankan penundaan operasi lapangan POLA selama sebulan, di mana operasi diorang dihentikan dekat daerah Jingga, Rangir dengan Chok Irong start daripada 10 Jun sampai 10 Julai 2010. Lepas tu PM Thailand kena tukar lagi kepada Yingluck Shinawatra, adik kepada Thaksin Shinawatra, pada 5 Ogos 2011. Walaupun dah tukar PM, meeting diorang tetap dijalankan
dijalankan macam biasa. Tapi pada tahun 2013, Yen Lakshinawat ni decide nak suruh Malaysia jadi orang tengah yang menyebabkan rundingan Geneva yang diusahakan selama bertahun-tahun daripada tahun 2004 jadi sia-sia. Maka berjalanlah rundingan damai yang baru di antara kerajaan Thailand dengan kumpulan pejuang Patani dan kerajaan Malaysia sebagai orang tengah. Walaupun pada 10 Mei 2018 kerajaan Malaysia dah bertukar kerajaan daripada Barisan Nasional pergi ke Pakatan Harapan. Benda ni tak menjejaskan proses rundingan damai Patani. Tapi pengerusi rundingan tu ditukar daripada Datuk Seri Muhammad Zamzamin Hashim kepada Tan Sri Rahim Noor. Pengerusi delegasi Thailand pun bertukar daripada Jeneral Udom Chai Tam Satorat kepada Jeneral Wan Lop Raksanoh, bekas pengerusi Majlis Keamanan Negara Thailand. Masalahnya, lepas kerajaan Thailand buat perubahan tu, BRN jalankan inisiatif Berlin dengan kerajaan Thailand tanpa melibatkan kumpulan pejuang-pejuang yang lain. Walaupun tak setuju, kerajaan Malaysia terpaksa terima benda tu dengan hati yang berat. Kita memang nak tolong damaikan dua pihak ni, tapi kalau salah satu pihak ni pun tak boleh nak bagi kerjasama yang baik, kita orang luar ni nak kata apa lagi kan? Masa penghujung tahun 2019, wabak COVID-19 pula melanda dekat seluruh dunia yang menyebabkan inisiatif Berlin ni dapat buat meeting sekali je pada 22 Februari 2020. Pulo ada dijemput untuk terlibat dalam proses rundingan ni. Maka Pulo pun meeting dengan BRN dan sekali lagi Malaysia sebagai orang tengah. Walaupun dah 4 kali meeting, tetap tak boleh nak dapatkan kata sepakat di antara Pulo dengan BRN ni. Antara punca meeting ni fail ialah BRN ni nak rundingan ni guna nama BRN je, tak nak guna nama gabungan kumpulan pejuang Patani ni, iaitu Bersatu. Selain tu, BRN ni nak jalankan konsep keretapi di mana BRN akan jadi ketua kepada semua kumpulan pejuang Patani. Tapi Pulo pula nak gunakan konsep bas di mana semua kumpulan ada hak masing-masing mengikut kebolehan dan kewibawaan masing-masing. Senang cerita, BRN ni nak take credit lah atas semua hasil daripada rundingan tu. Seterusnya, Pulo pula tengok yang perjanjian inisiatif Berlin ni banyak merugikan kumpulan pejuang Patani. Kemerdekaan Patani lagi lah tak dapat. Pulo ni pun dah start rasa bosan dengan sandiwara yang melampau daripada kerajaan Thailand ni. Jadi Pulo ni jalankan strategi untuk kukuhkan kekuatan tentera diorang. Diorang pun bentuk sayap ketenteraan baru yang dinamakan sebagai G5. Kemuncak kebangkitan Pulo dengan G5 ni masa operasi ketenteraan yang berlaku dekat daerah Siburi pada 15 April 2022 dalam bulan Ramadan. Masa ni perjanjian gencatan senjata di antara BRN dengan kerajaan Thailand tengah berjalan. Kejadian ni dah mengorbankan seorang spy Thailand dan mencederakan 3 orang pakar bom tentera Thailand. Lepas kejadian tu, waran tangkap terhadap Abdul Fattah pun dikeluarkan oleh kerajaan Thailand. Bila kerajaan Malaysia bertukar PM lagi lepas PRU ke-15 hari tu, Pulo berharap akan ada perubahan dalam proses rundingan damai Patani dengan Thailand ni. Pulo ni sentiasa akan cari jalan untuk tuntut kemerdekaan diorang, termasuklah dengan cara rundingan damai. Tapi diorang ni nak rundingan damai untuk cari jalan penyelesaian secara menyeluruh, adil dan berkekalan. Maksudnya dekat sini, diorang nak hasil rundingan tu mestilah berkekalan sampai bila-bila. Jangan bila tukar kerajaan je, perjanjian tu pun kena tukar sekali. Tak boleh. Selain tu, Pulo nak proses rundingan damai tu melibatkan semua pihak tanpa ada pihak yang berkecuali. Pulo juga berharap yang diorang ni diberikan peluang untuk buktikan kemampuan diorang untuk mentadbir rakyat Patani dalam semua aspek macam perundangan, pentadbiran dan sebagainya. Lepas tu, rakyat Patani ni nilailah sendiri keupayaan Pulo ni melalui referendum ke pilihan raya ke atau apa-apa je jalan yang semua orang setuju. Balik kepada Abdul Fattah, lepas dah jadi wanted dekat Thailand, Abdul Fattah terus menetap dekat Sweden. Beliau juga berjaya besarkan anak-anak beliau dengan baik. Anak sulung beliau jadi manager company HP dekat Sweden. Anak yang kedua kerja sebagai juru perancang bandar atau dalam English kita sebut urban planner dekat bandar Sandbyberg, Stockholm. Yang ketiga pula, dia buka restoran dengan sepupu dia dan sekarang ni dah ada 30 cawangan dekat pelbagai tempat. Anak yang keempat jadi manager dekat salah satu restoran abang dia dekat selatan Sweden. Anak yang kelima pula sekarang bertugas sebagai pembantu perubatan dan anak bongsu beliau seorang hafiz Al-Quran dan penolong imam masjid Gothenburg, Sweden, baru je habis belajar dalam jurusan komputer. Jadi begitulah kisahnya perjuangan Pulo dan Abdul Fattah dalam mendapatkan kemerdekaan Patani. Kisah ni masih lagi ditulis yang bermaksud belum ada pengakhiran lagi sampai sekarang. Kita harap dan sama-sama doakan yang diorang ni akan dapatlah kemerdekaan yang selama ni diorang perjuangkan. Dan aku harap bila dah dapat kemerdekaan nanti janganlah bergaduh sesama sendiri pula. Nak dapat punya payah bertahun-tahun berjuang, dah berapa ramai dah terkorban, takkan nak sia-siakan macam tu je. Sekali lagi aku nak bagi tahu segala yang aku ceritakan ni adalah ringkasan sahaja. Tak adalah detail now. Kalau detail now takut video ni jadi 10 bahagian kan. Panjang mat. Aku tak nampak ni suara aku dah nak hilang ni. Dah penat dah ni. Kalau korang nak faham lagi detail, korang bacalah sendiri buku ni untuk Mu Patani Catatan Tinta Perjuanganku. Rajinkan sikit nak membaca tu. Jangan malas-malas. Ingat dua benda ni. First, membaca Jambatan Ilmu. Yang kedua, bacalah Wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Surah Al-Alaq ayat pertama. Macam
mana nak dapatkan buku ni? Nanti aku akan letakkan link dekat description dengan pin komen. Kau tekan je dekat situ. Okey, macam biasa kalau korang ada pendapat, pandangan nak tambah atau nak betulkan fakta aku, silakan komen dekat ruangan komen dekat bawah. Dan kalau korang suka video ni, nak bagi hadiah dalam bentuk sumbangan, korang boleh tekan button super thanks dekat bawah video ni. Nampak tak ada penat, nak angkat tangan pun malas. Yang paling penting, kalau korang nak tengok video aku lagi awal daripada orang lain, korang boleh subscribe membership Keluarga Gigi Emas sekarang, RM10 je sebulan. Aku nak minta maaf anda kata aku ada terkasar bahasa, tersalah fakta ataupun penyampaian aku tak berapa menarik sikit hari ni. Terima kasih dekat korang semua yang sudi luangkan masa untuk menonton video aku. Semoga kita semua dipanjangkan umur untuk berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Penatlah.